Ini soalan daripada Syahid Lutfi @Syahid Lutfi. Will KJ and Syaril Hamdan, will KJ and SH contest in the upcoming PRN? Adakah KJ dengan Syaril akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan dalam beberapa bulan lagi? Syaril. So sebelum kita mula, Syaril, kita ada segmen baru. Mungkin Syaril nak introduce, perkenalkan segmen ini. Ya, KJ dengan saya bincang tempoh hari offline, dan kita rasa dari segi interactiveness, keluar sekejap ni mungkin kita dah ada idea untuk buat live show dan sebagainya, tetapi tak payah tunggu live show pun, banyak soalan yang kita dapat daripada ruang komentar, YouTube, Spotify dan sebagainya. Jadi kita bincang, kita kata why not kita buka satu sesi ataupun slot khas untuk menjawab beberapa soalan. Mungkin kalau tak setiap episod pun, every other episode, tak lama, soalan-soalan yang pelbagai, dan kita buka di ruang Instagram story kita, dan kedua-dua kita telah menerima begitu banyak soalan yang mana tak boleh lah kita nak jawab semua, dan ada yang terlalu berat untuk kita kupas dalam konteks Q&A, tapi mungkin kita boleh mulakan. Okay, maybe mungkin saudara Syaril nak jawab satu dua soalan. Jadi on the way tadi saya bulat-bulatkan beberapa soalan yang mungkin menarik untuk kita kedua-dua lah komen. Okay. Saya bacakan seperti mana yang tertulis lah ya. Ada yang bahasa Melayu, ada yang bahasa Inggeris, tapi kita jawab. Dan soalan Melayu. Daripada siapa? Ya? Dan soalan daripada siapa? How about this, KJ? Daripada, ni dia punya username lah Udidayo. Okay. If you are not a politician in an alternate reality, what would you have been? Should I go first? Yeah, go ahead. Saya rasa saya punya minat selain daripada politik adalah akademia. Oh. So I think saya akan habiskan PhD, akan kononnya tulis buku, mungkin jadi pensyarah. Mungkin jadi pensyarah. Dalam bidang apa? Probably dalam ekonomi ataupun sosiologi. Okay. Jadi humanities lah. Saya nampak lah. Mungkin itu. Yeah. Dalam saat-saat yang saya berangan-angan, saya rasa saya nak jadi rockstar, tapi saya rasa mungkin tidak lah. I think it was more academia more than a rock band. Yourself, what would you have been? Saya selalu berangan-angan kalau tidak menjadi seorang ahli politik, saya akan jadi seorang wartawan perang, war correspondent. Which you were, right? For a while. Well, waktu saya jadi seorang wartawan sambilan, intern di The Economist, majalah The Economist ataupun surat khabar The Economist, saya dihantar ke Afghanistan pada tahun 1999. Okay. Membuat laporan daripada Afghanistan pada waktu itu di Kabul dan juga di Jalalabad, dan pada waktu itu sudah pun ditadbir oleh Taliban. Right. Saya sempat pergi ke front line. Tapi tak nampak apa-apa ni? Saya pergi ke front line. Pada masa itu tidak ada apa-apa, tapi Taliban ni dia nak kenalkan saya. Jadi dia sengaja meletupkan shell dekat tempat saya berdiri. Lepas tu dia semua gelak. Right. So Taliban ada sense of humor. Okay. Saya terus lompat masuk ke dalam kubu dan diorang semua gelak. Taliban gelak. I see. Anyway, okay. Do you still keep in touch? I don't think they're on WhatsApp. Alright. Okay. Soalan daripada I'm Okay Man. I'm Okay Man ni sebenarnya adalah saudara Dr. On Kian Meng. Yes. Ya, sahabat kita lah. Sahabat dulu pernah jadi ahli parlimen dan satu ketika dahulu timbalan menteri. Dia pun keluar sekejap, tapi dia keluar sendiri. Dia keluar sendiri. Ya, kita ya. So dia tanya dalam bahasa Inggeris, in a 5-kilometer race now, who will finish first? KJ or SH? Jadi saya jawab dululah. Kalau dilihat secara mata kasar, mungkin dilihat saudara Syaril lebih fit daripada saya, ya. Mata kasar lah. Saya pun depan dengan masalah yang sangat-sangat hebat dan dahsyat sekarang. Tapi kalau kita kaji semula daripada awal lagi, perjalanan kecergasan saudara Syaril, dia banyak angkat besi. Ya, jadi dia diketahui oleh ramai bahawa kardio dia zero.
Ya, lebih-lebih lagi lari. Dia memang tak boleh lari. Dia lari mungkin after 200 meters dia akan rebah sebab dia punya muscle terlalu besar dan sebagainya. Tapi saya dikenali sebagai all rounder, ya. Saya boleh lari, Renaissance. Saya Ironman, saya boleh berenang, saya boleh basikal, saya boleh lari. Jadi saya rasa 5 km ni saya tapau dia kot. Saya setujulah. Memang saya tak boleh lawan benda yang ni. Saya rasa tak pernah lagi dalam umur saya lagi half marathon ke apa, nothing. So I don't have any experience in any serious running of any distance of note. Jadi dalam hal cardio mungkin saya kalah, tapi dalam hal kekuatan fizikal insya-Allah saya menang. Okay, mungkin kita kena uji satu hari dalam episod podcast keluar sekejap, ya. Okay, another one. Another one daripada Fikri Alakado. How was it like working for Datuk Seri Ismail Sabri SPM9? What do you admire most about him? Bagi saya bekerja dengan Datuk Mail ni, ni mungkin bagi tahu pendengar dulu what you did. Saya merupakan pengarah bahagian ekonomi dalam Pejabat Perdana Menteri pada zaman Datuk Seri Ismail Sabri lah. Saya ada dalam jawatan tu lebih kurang setahun sahaja. Beliau pun pegang jawatan 15 bulan tak silap saya, 15-16 bulan. Saya masuk ke dalam setup PMO itu adalah first time for me on a few things. Saya tak pernah sebenarnya kerja dalam kerajaan. Waktu KJ jadi Menteri KBS dan Menteri-Menteri portfolio lain, saya tidak lagi bekerja bawah KJ secara direct kan. Jadi even sebagai Exco Pemuda bawah KJ pun dalam hal kementerian saya tak berapa involved. Dan tak involved pun dari segi kerja. Tu jadi pengalaman pertama saya kerja dalam kerajaan terus dalam Pejabat Perdana Menteri. Kedua ialah saya sebenarnya tidak ada sejarah sangat bersama dengan pasukan Datuk Mail. Jadi tak berapa kenal sebelum masuk tu lah, siapa dia punya team, siapa dia punya pegawai yang lain. Jadi saya kerja secara profesional. Yang saya punya pengalaman bersama Datuk Mail ni, untuk jawab soalan ya, I think biasalah menjadi Perdana Menteri ni sejarah akan menjadi hakim. Sama ada sejarah akan menjadi hakim yang kind ataupun tidak pada Datuk Mail, hanya masa akan menghakimi lah. Bagi saya, apa yang saya boleh katakan yang baik tentang Datuk Mail ni, sebagai seorang yang tak berapa rapat dengan dia sebelum saya mula kerja dengan dia, saya rasa kredit kena pergi kepada dia sebagai pencetus pemulihan ekonomi selepas COVID. Pemulihan kesihatan juga. Pemulihan kesihatan juga, bawah Menteri Kesihatan yang hebat dan dahsyat. Tapi khususnya apa yang Datuk Mail buat, yang saya rasa mungkin belum dapat kredit lagi lah. Ramai orang lupa yang dia tegas untuk mengatakan bahawa lockdown, PKP tidak akan berlaku lagi. Dan mungkin itu dilihat sebagai kenyataan yang biasa. Tetapi komitmen yang dia buat, kemudian bila Omicron datang, selepas Menteri Kesihatan pun dah adjust vaksin semua dah cantik, tak perlu lagi lockdown, membawa kepada kesan ekonomi yang real. Tiap-tiap bulan Datuk Mail menjadi PM, pengangguran jatuh. Turun sampailah ke tahap yang hampir natural rate lah of unemployment kan, ataupun full employment lah. Kira itu satu pencapaian yang dia tak dapat mungkin hebahkan dari segi branding dia, tapi dari segi efek kepada pemulihan ekonomi itu, ketegasan Datuk Mail pada awal itu sebenarnya membuahkan hasil. Jadi saya rasa itu yang, kalau nak kata saya admire ketegasan itu untuk membuat satu keputusan yang penting pada waktu itu. Kerana mudah saja kalau dia nak main selamat, untuk dia kata kita tengok dulu, bila kes naik kita lockdown sikit separuh-separuh kan, dan kita tahu apa yang berlaku pentadbiran sebelum dia. Tapi bila dia masuk, ekonomi mula meningkat sedikit demi sedikit sampailah ke tahap ini. Mungkin KJ ada pengalaman juga sebagai ringkas, sebab kalau nak ceritakan pengalaman saya dengan Datuk Mail sewaktu beliau jadi Perdana Menteri ni, mungkin satu episod yang tersendiri. Tetapi saya nak cakap bahawa beliau telah memberi kepercayaan yang penuh kepada menteri-menteri. Pada masa itu saya Menteri Kesihatan. Saya terpaksa buat keputusan yang sangat-sangat sukar bersama dengan rakan-rakan dalam jawatan kuasa Quartet yang menentukan sama ada kita nak keluar daripada pandemik ataupun tidak. Datuk Mail, dia telah meletakkan matlamat KJ, no more lockdown, tidak lagi ada lockdown, dan kita nak keluar daripada pandemik pada sekian masa. Dan saya terpaksa buat banyak keputusan berkenaan dengan SOP, berkenaan dengan kuarantin, berkenaan dengan vaksin dan syarat-syarat yang lain. Dan beliau memberi kepercayaan sepenuhnya, dan saya lapor kepada beliau, dan beliau kata kalau inilah berdasarkan kepada evidence,
evidence dan juga kepada fakta dan juga kepada pertimbangan yang sewajarnya yang dibuat oleh Kementerian Kesihatan, go for it. Jadi decisive. Dia bukan soal tegas saja, tapi dia decisive dan dia berani untuk memberi kepercayaan kepada menteri-menteri yang dia rasa dia boleh percaya. Ya, saya pun nampak begitulah. Mungkin riak wajah dia nampak lembut dan tapi actually dari segi decisions most of the time ketegasan dia ada dalaman yang steely interior. Saya rasa. Okay, last dan kita akan buat sesi soal jawab ni setiap kali kita kita ada episod yang baru. Ini soalan daripada Syahid Lutfi @Syahid Lutfi. Will KJ and Sharil Hamdan, will KJ and SH contest in the upcoming PRN? Adakah KJ dengan Sharil akan bertanding dalam pilihan raya negeri yang bakal diadakan dalam beberapa bulan lagi? Sharil? Oh, saya dulu? No. Probably not for me. Okay. How many percent? Yes, no? For me it's 99% no. 99%. 1% adalah 1%. 1% is always, there's always hope. There's always hope. But the reason saya yakin bercakap 99% no kerana saya untuk bertanding PRN saya kena buat satu keputusan yang drastik. Pilih parti mana? Kena pilih parti dan sebagainya dan lah. Syaril belum lagi. Saya sebab Syaril masih lagi ahli UMNO. Saya masih lagi technically ahli UMNO. Bukan macam saya lah. Jadi kita punya status ada sedikit berbeza. Cuma bagi saya itu satu pertimbangan. Tapi lebih daripada itu KJ, saya tak nak buat satu keputusan yang saya belum betul-betul fikir masak-masak dalam hal ini kerana ini satu keputusan yang besar. Jadi semata-mata ada satu PRN, saya tidaklah nak mengejar perkara itu. Dan seronok juga keluar sekejap lah. Sekejap. Okay, kita terus ke topik. Terus kepada topik untuk mana boleh? Kena soalan dah habis dah segmen tadi. Dah cukup masa dah. Itu pun kira satu jawapan lah. Okay, untuk melakukan kita adil hari ni. Kena buat episod lain. No, sebab Syaril pun telah jawab tadi. So untuk berlaku adil, Syaril kata 99.1. 99% dia tidak akan bertanding, 1% dalam keadaan yang sangat-sangat luar biasa mungkin dia akan bertanding. Saya bagi nisbah lah. Saya bagi saya ikut yang sama lah 80-20. 80 bertanding ke 80 tak bertanding? Itu kena tunggu episod. Okay. Alright. Okay.